Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad dari Syaikal bin Salahuddin. Nombor matrik saya di 2020-109-5030. Pada hari ini, saya akan menceritakan ataupun membentangkan tajuk iaitu Speed Training Program in Football, iaitu ataupun dipanggil sebagai latihan dalam meningkatkan kepatasan dalam permainan bola sepak. Okey, seperti yang kita tahu, permainan bola sepak ni adalah merupakan satu permainan yang dimainkan oleh 11 orang dalam satu pasukan yang dimainkan di atas padang. Dan seperti kita tahu juga, permainan bola sepak ni memerlukan satu aspek kepatasan, iaitu satu aspek kelajuan yang amat penting untuk kita melakukan sesuatu pergerakan. Ini kerana sebagai contohnya kita lihat dalam permainan bola sepak, kelajuan ni bila mesti dikirakan sangat penting lah untuk kita mengejar bola ataupun mengejar pihak lawan. So, jadi program ini sangat membantu untuk atlet-atlet, pemain-pemain bola sepak untuk meningkatkan kelajuan mereka dalam permainan bola sepak ini. Okay, terus kita pergi ke next slide. Okay, seterusnya, apakah itu kelajuan? Okay, kita lihat dekat slide ini adalah kelajuan merupakan satu keupayaan tubuh badan lah, yang menggerakkan tubuh badan dari satu tempat ke satu tempat dengan cepat. Pada bahasa mudahnya, yang adalah pergerakan yang diambil dalam masa yang ringkas, iaitu dalam masa yang cepat. Kita bergerak. Maksud kelajuan juga ataupun kepatasan ni yang dalam pendidikan jasmani ialah kekerapan maksimum yang memungkinkan seseorang individu menempuh jarak atau membuat pergerakan dalam tempoh masa tertentu. Kelajuan juga adalah gabungan daripada masa tindak balas dan masa pergerakan. Okey, kelajuan ni terjadi apabila kita memberikan reaksi kepada sesuatu masa tindak balas. Sebagai contohnya, kita lihat dalam permainan bola sepak. Apabila seseorang pemain menghantar bola kepada rakannya, iaitu secara menghantar bola secara true ataupun menghantar bola ke hadapan, kita boleh lihat masa reaksi yang diberikan oleh pemain bola sepak itu. Apabila dia melihat bola itu telah berada di depan, maka dengan secara tidak langsung badan seseorang itu akan bertindak ataupun bereaksi kepada tindakan yang dilakukan kepada hantaran yang dilakukan oleh kawan kita. So, badan kita akan bergerak ke hadapan secara laju untuk mengejar bola tersebut dan untuk menjaringkan gol. So, dekat sini, dalam bahasa mudahnya, kelajuan ini adalah keupayaan untuk menggerakkan tubuh badan ataupun sebahagian tubuh badan dengan keadaan yang cepat. So, kelajuan ni amat penting lah dalam permainan bola sepak untuk kita mengejar bola ataupun untuk skor dalam permainan bola sepak. So, kelajuan ni merupakan satu aspek yang amat penting untuk kita melatihkan diri dalam permainan bola sepak ni. Okay, seterusnya kita pergi ke slide seterusnya. Objektif melakukan latihan kepatasan ataupun kelajuan. Objektif yang pertama adalah untuk tingkatkan pecutan. Okey, dalam bola sepak ni pecutan amat penting. Sebab setiap masa larian mesti dilakukan. Kerana bola sentiasa bergerak merata ke sana atau ke sini. So, pecutan ni amat penting. Untuk menjaringkan gol juga, pecutan ni amat penting. Kita lihat bagaimana seorang player yang terbaik ataupun di peringkat antarabangsa, kita lihat macam Cristiano Ronaldo mempunyai tahap pecutan yang tinggi. So, apabila melakukan latihan kepatasan ni, dia akan meningkatkan tahap pecutan yang dalam diri kita. Untuk meningkatkan pecutan ni, mesti ada satu power ataupun kuasa letupan yang dihasilkan. Okey, so yang kedua adalah meningkatkan hal laju maksimum. Latihan kepatasan ni adalah untuk mengukur tahap hal laju maksimum kita. So, apabila kita melakukan latihan ini, kita boleh tahu tahap kelajuan kita ataupun tahap hal laju maksimum kita dalam melakukan larian. So, dalam permainan bola sepak ni, kita boleh lihat. Bagi contoh, kita tengok orang selalunya duk mengukur tahap kelajuan pemain-pemain antarabangsa, pemain-pemain international, pemain profesional. Kita lihat. Macam contoh CR mendapat tahap hal laju maksimum sebanyak 35.4 km sejam. Kita tengok. Kenapa dia boleh
lajunya tu disebabkan latihan-latihan yang dilakukan. So, latihan-latihan yang dilakukan ni objektif dia adalah untuk meningkatkan laju maksimum daripada berapa persen ke beberapa persen. Untuk meningkatkan tahap laju maksimum. So, yang ketiga pula adalah kekalkan laju terhadap permulaan keletihan. Maksudnya dekat sini, tahap pecutan ni adalah untuk kita mengekalkan tahap laju kita. Walaupun kita berada dalam keadaan letih, tetapi tahap laju itu ataupun tahap kepentasan itu kita dapat kekalkan. So dekat sini kita lihat objektif yang penting dalam melakukan latihan ni adalah untuk mengekalkan tahap laju. Iaitu kat sini dalam bahasa mudahnya adalah untuk mengekalkan stamina kita lah. Okey, stamina kita dalam mengekalkan laju kelajuan kita. So kelajuan ni amat penting dalam permainan bola sepak. So oleh itu kita lihat pemain-pemain bola sentiasa melakukan on run, sentiasa melakukan pelarian dalam permainan bola sepak. So dekat sini kita boleh lihat dengan adanya latihan-latihan yang sebegini, aim kita, target kita adalah untuk mengekalkan tahap stamina dalam bagi player-player dan pemain di luar sana. So dekat sini adalah kita nak mengekalkan tahap laju maksimum mereka tu supaya dapat memberikan satu performance ataupun satu persembahan yang baik ketika permainan sedang berlangsung. Okey, seterusnya kita pergi. Okey, seterusnya adalah kepentingan melakukan latihan kelajuan dalam bola sepak. Yang pertama, kita lihat dekat sini adalah untuk meningkatkan ketangkasan dan masa tindak balas masa permainan bola sepak. Dekat sini, mengapa latihan kelajuan ni amat penting adalah untuk meningkatkan agility ataupun reaction of time semasa permainan bola sepak. Agility ni adalah sangat penting dalam permainan bola sepak. Kerana apabila kita melakukan latihan kelajuan, maka agility ataupun ketangkasan kita akan meningkat. Ini kerana kita boleh lihat dalam permainan bola sepak, seorang player tu apabila dia membawa bola dengan laju, dia mesti untuk memintas ataupun memotong seorang player lain. So, dengan adanya latihan kelajuan ni, di samping itu juga, agility ataupun ketangkasan tu, dia akan meningkat. Kenapa masa tindak balas, dia berlaku juga? Hal ini kerana seperti yang saya cakap tadi, masa tindak balas ini berlaku disebabkan apabila kemungkinan bola dirampas oleh player lain dan dibawa lari. So, dekat situ, kita boleh lihat, apabila bola dirampas dan dibawa lari, di situ kita boleh lihat reaksi yang diberikan. So, dengan secara tidak langsung, reaksi diberikan, badan akan bergerak secara pantas lah untuk mengejar bola tersebut. So, dalam permainan bola sepak ini, memang sememangnya kepentingan tahap latihan kelajuan ni amat penting untuk meningkatkan lagi ketangkasan dan masa tindak balas bagi player-player untuk dalam permainan bola sepak ni. Okey, seterusnya adalah otot yang berada dalam keadaan baik dapat dilakukan dengan latihan kelajuan untuk melakukan pergerakan tertentu. Akan membantu dengan mudah apabila seseorang itu menukar arah dari pergi titik A ke titik B. So, kat sini maksud dia, dengan adanya latihan kelajuan ni dapat membantu pergerakan tubuh badan itu, dapat membantu agility seseorang player itu untuk mengubah arah. Sebagai contohnya, apabila seorang player itu membawa bola, dia sekarang membawa bola dengan laju. So, apabila ada seorang pemain defense yang berada di hadapan, so dengan kelajuan dia tu, dia mesti ubah arah bola. Sama ada dia nak pergi ke kiri atau ke kanan. So, dengan adanya latihan kelajuan ni, para player dapat membantu diri mereka untuk mempelajari teknik-teknik, cara-cara dalam mengubah arah dalam permainan bola sepak ni. Sebagai contoh, kita boleh lihat apabila seorang defense berada di depan, kita tengah laju ni berlari. So, bagaimana kita nak ubah arah? Kat situ kita boleh lihat dengan apabila dia hasil daripada latihan, dia akan ubah ke arah kanan. So, agility, ketangkasan akan meningkat. So, dengan latihan kelajuan ni, dia akan mempengaruhi aspek lain lah. Seperti ketangkasan dan masa tindak balas. Okey, seterusnya. Kita pergi masuk ke jenis-jenis latihan yang meningkatkan kelajuan dalam permainan bola sepak. Yang pertama, strength and power training. Sebagai contoh, ini kenapa saya letakkan strength and power training?
Sebab nak menghasilkan kelajuan, kita mesti memerlukan kekuatan dan latihan-latihan yang meningkatkan kuasa letupan. Kuasa yang ada dalam diri. Okey, dekat sini kita boleh lihat, terdapat kolerasi yang tinggi antara kekuatan atlet dan kuasa letupan dan prestasi pecut mereka. Ini membuat maksud, terdapat perkaitan antara kekuatan, strength daripada yang dihasilkan oleh atlet dan kuasa letupan untuk meningkatkan prestasi pecut mereka. Okey, sebagai contoh, apabila bola sudah berada di hadapan, kita boleh lihat kekuatan daripada otot, daripada bahagian hamstring dan quadriceps pada seorang atlet itu, dan kuasa letupan, dia pecut, itu akan meningkatkan kelajuan. Bagi contoh, kita lihat Cristiano Ronaldo semasa mengejar bola. Kita lihat bagaimana kekuatan otot beliau dan kekuatan otot beliau dan kuasa letupan beliau. Kita lihat bagaimana dia boleh berlari dengan begitu lajunya untuk mengejar bola tersebut. So, latihan seperti strength yang meningkatkan kekuatan dan power training ni amat penting untuk meningkatkan kelajuan. Okey, yang kedua, semasa fasa latihan awal pramusim, penekanan diberikan pada pemangkunan kekuatan maksimum. Maksud dia dekat sini, latihan yang sebegini mestilah diberikan pada awal-awal musim. Okey, sebelum contoh pertandingan kita adalah pada bulan 10. So, pada bulan 1 dan bulan 2 tu, jurulatih boleh memberikan penekanan seperti latihan-latihan yang sebegini, iaitu strength and power training, untuk mencapai tahap maksimum kekuatan seorang atlet itu dalam melakukan pecutan ataupun larian yang sangat laju. So, dekat sini kita boleh lihat strength and power training ni dia amat penting lah untuk diberikan latihan secara awal kepada atlet untuk meningkatkan kelajuan. Okay, seterusnya, biasanya latihan ini akan diukur dengan ujian kuasa seperti lompat jongkong, lompat reaktif dan larian pecut pendek dan ujian kekuatan. Dekat sini, jenis-jenis latihan yang boleh diberikan kepada seorang atlet tersebut untuk meningkatkan lagi kepatasan ataupun kelajuan. Bagi contohnya lain, untuk latihan yang melibatkan kekuatan dan power training ataupun kuasa, kita boleh menggunakan latihan plyometrik, iaitu latihan yang menggunakan jenis-jenis lompatan. Ini juga membantu untuk meningkatkan kekuatan dan kuasa letupan bagi seorang atlet itu dalam melakukan pecutan. Okay, kat bawah tu kita boleh lihat lebih banyak daya yang dihasilkan oleh otot, lebih banyak potensi yang ada untuk kuasa dan kelajuan yang lebih besar. Okay, dengan latihan kekuatan ini, apabila otot kita sudah kuat pada bahagian gastrocnemius, hamstring dan quadriceps ni, apabila sudah kuat, dia sangat membantu seorang atlet itu untuk menghasilkan tahap kelajuan yang maksimal dalam menghasilkan pecutan dalam permainan bola sepak ni. So, apabila dengan latihan-latihan yang sebegini diberikan, maka otot-otot yang dihasilkan, otot-otot yang kekuatan itu dapat menghasilkan satu daya. Maksudnya daya itu adalah kuasa letupan. Kuasa letupan untuk melakukan pecutan dalam sesuatu larian. So, kekuatan otot dalam permainan bola sepak ni amat penting lah, terutamanya pada bahagian lower limb ataupun pada bahagian bawah tubuh badan. Okey, seterusnya kita pergi kepada basic jenis latihan yang kedua adalah basic speed training. Basic speed training ni adalah latihan asas dalam meningkatkan kelajuan. Walaupun latihan kekuatan dan kuasa saja boleh meningkatkan kelajuan atlet, menggabungkannya dengan latihan pecut adalah lebih berkesan. So, dekat sini kita boleh lihat berdasarkan latihan kekuatan dan kuasa tadi, basic speed training ni juga perlu digabungkan untuk menghasilkan satu larian yang cantik semasa mengejar bola. Sekiranya larian yang tidak cantik berlaku, maka bola yang kita kejar tu kemungkinan tidak akan dapat dan mungkin kemungkinan akan dirampas oleh player-player lain. Okey, seterusnya, larian pecut dalam permainan bola sepak membantu meningkatkan masa tindak balas, pecutan, kelajuan tertinggi dan nyah pecutan. Dekat sini, dalam permainan bola sepak juga terdapat 4 aspek, iaitu masa tindak balas, pecutan, kelajuan tertinggi dan nyah pecutan. Okey, masa tindak balas ni seperti yang saya cakap tadi, masa tindak balas ni adalah reaction. Reaction kita apabila bola itu bergerak ke arah mana. Kita sambung. Okey, larian pecut ni dalam permainan bola sepak ni dapat membantu
masa tindak balas, pecutan dan kelajuan tertinggi dan nyah pecutan. Okey, seperti kita lihat, masa pecutan ni ataupun masa tindak balas ni adalah merupakan satu reaksi kepada diri di mana bola itu pergi. So apabila kita akan bereaksi dengan kedudukan ataupun pergerakan bola tersebut. Kalau sekiranya pergerakan bola tersebut pergi ke arah penjuru padang, so dengan tidak balas kita akan berlari dengan laju ke arah bola tersebut untuk mengejar bola tersebut. Okay, so contohnya dalam basic speed training juga membantu kita dalam melakukan pecutan yang betul. Sebagai contohnya kita lihat semasa kita berada dalam fasa pecutan, kita dengan latihan-latihan basic dan kedudukan seperti kedudukan lutut bagaimana, kedudukan kaki kita bagaimana dalam fasa pecutan ni dapat membantu kita mendapatkan kelajuan yang tertinggi yang terbaik. Okay, terusnya juga dapat meningkatkan nyah pecutan. Nyah pecutan ni adalah apabila kita sudah sampai kepada target, so kita akan kita akan mendekreaskan, kita akan mengurangkan nyah pecutan kita. So kita dia akan diajar teknik-teknik basic speed training untuk meningkatkan 4 aspek ini. Okey. Untuk larian pecut juga boleh diulang dengan pada hal laju maksimum yang diperlukan untuk mendorong penyesuaian neuromuskular yang betul. So maksudnya dekat sini, larian pecut dapat dilakukan dengan hal laju yang hampir maksimum, iaitu adalah dengan penyesuaian neuromuskular yang betul. Apabila kita menghasilkan neuromuskular yang betul, maka dapat membantu larian kita ni dapat membantu kita membantu untuk mendapatkan tingkat hal laju maksimum. So dengan adanya basic speed training, drill ataupun latihan-latihan yang asas dalam meningkatkan asas kelajuan ni, dapat membantu melakukan penyesuaian neuromuskular yang betul untuk meningkatkan kelajuan. So, program latihan yang sesuai program latihan yang sesuai untuk meningkatkan basic speed training ni dalam meningkatkan kelajuan adalah dengan berlari mendaki dan menuruni bukit. Hal ini kerana dengan dua aspek latihan ni sangat membantu untuk meningkatkan tahap laju kita. Kerana dengan mendaki bukit, kita akan meningkatkan kekuatan otot kita. Dengan menuruni bukit, kita akan meningkatkan pengawalan neuromuskular kita, iaitu untuk mengontrol mengawal pergerakan otot semasa kita menurun. So, dua latihan ini disarankan amat penting boleh dilakukan kepada atlet-atlet bola sepak yang di luar sana untuk meningkatkan kelajuan dalam diri mereka. So, dekat sini basic speed training ni merupakan satu perkara yang amat penting lah untuk meningkatkan kelajuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu agility training, iaitu latihan ketangkasan. Yang pertama, latihan kelajuan pelapis bertujuan untuk meningkatkan kelajuan dan pecutan dan memerlukan usaha maksimum dan hal laju yang hampir maksimum. Okey, untuk meningkatkan kelajuan, agility training ni ataupun latihan ketangkasan ni mesti dilakukan. Ini kerana untuk meningkatkan kelajuan kita, apabila kita melakukan sesuatu gerakan, kita mesti akan mengubah arah. So, apabila dengan adanya latihan ini, kita akan dapat meningkatkan kelajuan dan pecutan yang akan dihasilkan secara maksimum ataupun hampir maksimum. Latihan ketangkasan ini bertujuan adalah untuk menukarkan kelajuan asas kepada kelajuan khusus dalam sesuatu sukan. So, dekat sini dalam latihan kelajuan ni, dalam agility training ni, dalam permainan bola sepak dia amat penting. Ini kerana ada satu masa kita akan speed dengan betul-betul laju. Ada satu masa kita akan slow dan kita akan ada satu masa dalam permainan bola sepak ni kita akan mengubah arah dan ada satu masa kita akan pergi ke arah kiri dan kanan. So dengan adanya latihan-latihan sebegini, dia akan dapat membantu player-player ataupun para pemain bola sepak di luar sana dalam membantu untuk mereka dalam mengawal kelajuan mereka. Sebagai contoh, apabila seorang player itu ingin memintas player defense tersebut. So, dengan tahap kelajuan apa yang mereka perlukan dan tahap pada kedudukan apa yang sesuai untuk mereka memintas ataupun memotong player tersebut dalam mengawal bola. Okey, dalam latihan agility ini,
Latihan ketakasan bergantung pada tahap koordinasi dan kualiti pergerakan yang tinggi yang menjadi sukar apabila terdapat keletihan. Maksudnya dekat sini, latihan ketakasan ni dia bergantung pada tahap koordinasi ataupun tahap tubuh seseorang itu dan kualiti pergerakan yang dilakukan oleh seseorang itu. Yang dikatakan menjadi sukar apabila keletihan ni apabila seseorang player itu sudah mencapai tahap yang di tengah, contoh kita lihat di tengah-tengah ataupun di hujung-hujung permainan. Kita akan lihat player itu secara drastisnya corak permainan mereka akan berubah. Kerana aspek apa? Aspek keletihan. Mereka sudah letih dalam melakukan kelajuan ni. So, agility training ini sangat membantu untuk mengekalkan tahap laju mereka. Okey, dengan ada ini kerana adalah kualiti pergerakan. Okey, apabila player itu menghasilkan satu pergerakan yang betul, maka keletihan itu dapat dikurangkan. So, agility training ni dia sangat penting lah untuk meningkatkan tahap pergerakan ataupun kualiti pergerakan yang dihasilkan oleh seseorang player itu untuk mengelakkan mereka ni cepat letih. Okey, seterusnya. Teknik pecut latihan asas kelajuan dan latihan ketakasan harus berlaku pada permulaan sesi latihan apabila atlet masih segar. Okey, hari ini kerana kita lihat teknik pecut latihan asas kelajuan dan latihan ketakasan ni kita mesti meletak latihan ni mesti dilakukan pada awal-awal sesi permulaan. Hari ini kerana latihan ini adalah latihan apabila melakukan latihan ini adalah merupakan satu latihan yang mempunyai volume yang tinggi dan intensiti yang agak tinggi. So, kita mesti letakkannya pada awal latihan. Sekiranya kalau kita letak ujung-ujung, para player sudah letih, kemungkinan sudah letih ataupun sudah penat. So, tak dapat mereka untuk melakukan latihan-latihan sebegini. So, masa yang sesuai adalah kita letakkan latihan yang sebegini kepada awal-awal training. So, apabila kita letak pada awal-awal training, kita boleh lihat atlet masa tu dia akan datang training dalam keadaan yang fresh, dalam keadaan yang segar. So, kita letaklah latihan-latihan sebegini pada awal-awal latihan. Dia sangat membantu untuk meningkatkan prestasi atlet, terutamanya untuk meningkatkan kelajuan dalam permainan bola sepak ini. So, kita pergi yang seterusnya. Kat sini, saya menunjukkan satu tayangan video iaitu jenis-jenis latihan yang boleh dilakukan oleh para player yang di luar sana untuk meningkatkan kelajuan. Kat sini, dia meletakkan latihan pliometrik. Latihan pliometrik ini merupakan latihan yang melakukan pelbagai jenis lompatan untuk meningkatkan kuasa dan kekuatan pada bahagian otot kaki. Kat sini dia menerangkan adalah untuk meningkatkan kuasa letupan. Ya, kuasa letupan dalam melakukan satu tahap pecutan. Okey, yang pertama adalah jump squat. Jump squat ni adalah untuk meningkatkan kekuatan pada bahagian otot hamstring dan quadricep. Dia sangat membantu untuk menghasilkan kuasa letupan yang tinggi dalam melakukan sesuatu kelajuan dalam permainan bola sepak. Okey, latihan ini juga sangat sesuai apabila untuk menghasilkan sesuatu kuasa letupan. Dan kita boleh lihat lutut akan dibengkokkan 90 degree dan kita untuk menukarkan arah kaki kita mesti naik dalam keadaan melompat. So dengan ini kita akan dapat meningkatkan kekuatan pada bahagian otot hamstring dan quadricep. Yang ketiga adalah lateral bounce. Okey, lateral bounce ni adalah lompatan yang dilakukan secara kiri, secara sisi kanan dan sisi kiri. Dekat sini kita boleh lihat otot apa yang akan terlibat dalam latihan ini adalah otot gastrocnemius, iaitu pada bahagian calf, dan otot pada bahagian hamstring dan quadricep. Dekat sini dia dapat menghasilkan satu kuasa yang besar. Apabila kekuatan otot ini dapat menghasilkan satu daya yang amat besar untuk meningkatkan
tahap H laju maksimum. Okey, seterusnya skip. Kat sini kita mesti membuat badan kita bounce, iaitu badan kita melantun. Kat sini kita boleh lihat lutut akan diangkat tinggi separas pinggang. Dekat sini kita boleh lihat kekuatan apa yang terlibat adalah otot-otot yang saya mentionkan tadi dulu lah, untuk menghasilkan satu kuasa atau pelutupan yang sangat tinggi. Okey, berikut merupakan tadi adalah contoh-contoh latihan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kelajuan dalam permainan bola sepak. Okey, seterusnya tanpa membuang masa lagi, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, ini adalah periodisasi program latihan kelajuan dalam bola sepak. Ini adalah merupakan contoh apa yang perlu kita masukkan untuk meningkatkan ataupun latihan-latihan yang boleh diberikan kepada player pemain di luar sana untuk meningkatkan tahap kelajuan. Yang pertama adalah volume, intensity dan teknik. Okey, volume ni adalah merupakan boleh dikatakan sebagai isi padu, ataupun volume ni boleh dikatakan sebagai bilangan kekerapan perlakuan. Okey, adakah dia mesti dilakukan secara banyak ataupun dilakukan secara sedikit? Okey, untuk yang pertama kita lihat pada general training. General training ni diletakkan pada awal-awal latihan. Pada awal-awal musim. Maksudnya contoh katakan latihan kita, pertandingan kita pada bulan 10. Okey, pada bulan 1 tu adalah awal musim. So dekat situ latihan yang boleh diberikan sebagai contoh latihan yang berintensiti rendah. Kita boleh lihat pada awal ni intensiti dan teknik pada kedudukan rendah, tapi volume ni pada kedudukan yang tinggi. Ini kerana apa? Kenapa volume ni tinggi? Adalah untuk mereka mengingatkan kembali pergerakan-pergerakan yang dilakukan, mengingatkan kembali otot-otot mereka ke arah pergerakan-pergerakan yang dilakukan dalam permainan bola sepak. So dalam latihan kelajuan ni, bilangan ataupun kekerapan satu aktiviti itu mesti dah diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Okey, seterusnya apabila pergi ke specific training. Specific training ni adalah masa yang nak dekat kepada competition ataupun pertandingan. So dekat sini intensity dan teknik akan meningkat. So dekat situ apa kita boleh lihat kenapa intensity dan teknik ni meningkat adalah untuk melihat prestasi atlet. Apabila sudah melakukan pada awal-awal tu, kita akan lihat kalau sekiranya intensity dan teknik ni meningkat, atlet ni boleh pergi jauh. So dekat sini kita boleh lihat intensity dan teknik akan meningkat. So dia akan pergi meningkat lagi apabila sudah sampai pada tahap masa pertandingan, competition. Kita boleh lihat dekat sini intensity dan teknik akan berada di puncak yang tertinggi. Dekat sini player akan memberikanlah persembahan yang hasil-hasil latihan mereka secara maksimal. Dekat sini kita akan boleh lihat intensity tentu akan berlaku dengan tinggi, sentiasa akan berlari, dan kat situ juga player-player juga akan menggunakan kesemua teknik yang telah diajar untuk mereka menghasilkan satu performance ataupun persembahan yang baik dalam permainan bola sepak. Okey, seterusnya kesemua ni akan berkurang apabila sudah sampai pada fasa transition ataupun fasa pemulihan. Pada fasa pemulihan ni, aktiviti semua ni sebagai akan di-rest ataupun akan direhatkan. So, pada tahap ini latihan-latihan mereka akan dikurangkan seperti volume, intensity dan teknik. Okey, seterusnya adalah sub-fasa latihan. Okey, sub-fasa latihan ni adalah merupakan fasa-fasa yang perlu diambil kira dalam melakukan satu periodisasi. Okey, seterusnya adalah microcycle. Microcycle merupakan kitaran latihan terpendek. Biasanya berlangsung seminggu atau dengan matlamat untuk memudahkan blok latihan yang dilakukan. Dekat sini, microcycle ni adalah merupakan satu jenis-jenis latihan yang dilakukan secara mudah ataupun dikatakan intensiti dia adalah rendah dan tahap kesusahannya adalah tidak sukar untuk dilakukan. Okey, sebagai contoh adalah menggabungkan blok latihan yang terdiri daripada latihan. Okay, kita sambung semula. Yang
Yang pertama adalah microcycle, iaitu kitaran latihan terpendek biasanya berlangsung seminggu dan matlamat untuk memudahkan blok latihan difokuskan. Bagi contoh, menggabungkan blok latihan yang terdiri daripada latihan yang sangat keras selama 2 atau 3 hari berturut-turut diikuti dengan jumlah pemulihan yang sama. Okey, microcycle ini juga merupakan satu intensiti di mana matlamatnya adalah untuk meningkatkan kebolehan fisiologi utama seperti kapasiti aerobik. Okey, yang kedua adalah mesocycles. Mesocycle ni adalah mewakili blok latihan khusus yang direka untuk mencapai matlamat tertentu. Dekat sini kita akan memberikan atlet tersebut satu latihan-latihan khusus. Bagi contoh dalam kita adalah untuk meningkatkan kelajuan. So dekat sini dia memberikan satu latihan yang khusus sebagai contohnya seperti latihan pliometrik ataupun lain-lain dan untuk meningkatkan kelajuan player-player tersebut. Okay, semasa fasa pertandingan kita boleh membangunkan mesocycle ni untuk meningkatkan kuasa neuromuskular dalam badan kita. So mesocycle ni mungkin termasuk 4 latihan selang, iaitu selang pecut panjang dan 4 senaman selang pecut pendek dalam tempoh 3 minggu. So dekat sini latihan yang boleh diberikan adalah yang pertama adalah mungkin diberikan 4 jenis latihan yang memerlukan tahap pecut yang long distance ataupun jarak yang jauh, dan seterusnya kita boleh berikan sejenis latihan yang memerlukan pecutan pada sesuatu jarak yang terpendek. Okay, seterusnya adalah microcycle. Okey, microcycle adalah merupakan latihan yang terpanjang merupakan latihan yang terpanjang dalam tiga kitaran tersebut dan merangkumi ke semua 4 peringkat dalam program latihan berkala. Okey, microcycle ni menggabungkan ke semua latihan dalam tempoh masa 52 minggu rancangan tahunan. Mereka memberikan pandangan mata mengenai regimen latihan, iaitu jenis-jenis latihan, dan membolehkan ataupun memudahkan perancangan kita pada jarak jauh. So dekat sini microcycle ni adalah merupakan satu latihan yang diberikan secara kerak. Kemungkinan latihan-latihan yang diberikan secara kerak untuk meningkatkan tahap laju kelajuan dalam meningkatkan kepantasan seseorang atlet tersebut. Bagi contohnya, jika anda ingin mencapai kemuncak untuk acara kejohanan ataupun kebangsaan, setahun dari sekarang, kita boleh menandakan tarikh itu pada kalender dan berusaha untuk membuat program yang membolehkan kita mencapai pada masa puncak tersebut. So dekat sini, kita dah boleh set ataupun kita dah boleh menetapkan latihan-latihan apa yang sesuai untuk meningkatkan tahap kelajuan atlet tersebut dalam melakukan latihan. So ini sangat membantu untuk player-player tersebut semasa pertandingan nanti, dia memberikan satu persembahan yang terbaik dalam sesuatu permainan, terutamanya dalam permainan bola sepak. Okay, so ini adalah merupakan jadual yang boleh merupakan contoh jadual yang boleh ditunjukkan, iaitu sub fasa latihan. Yang pertama adalah microcycle, tempoh latihan terpendek biasanya 1 minggu tapi boleh berbeza dari 4 hingga atau 10 hari. Kat sini kita boleh lihat dalam tempoh jadual tersebut, kita boleh lihat sub phases, iaitu microcycle. Microcycle kita boleh lihat ini merupakan kotak-kotak kecil. So dekat sini dia merupakan satu latihan-latihan yang berskala kecil. So dekat sini kita boleh lihat pada general profession, kita boleh letak jenis-jenis latihan apa yang sesuai dalam awal pramusim ini. Okay, kemudian mesocycle ialah sekumpulan microcycle iaitu biasanya dalam 1 bulan tetapi boleh berbeza dari 2 hingga 4 minggu. So kita boleh lihat dekat sini, mesocycle ni boleh dilakukan dalam 1 bulan tetapi latihannya boleh berbeza dalam tempoh masa dari 2 ataupun hingga 4 minggu. Okey, seterusnya 3 adalah microcycle, iaitu sekumpulan kecil mesocycles biasanya 3 bulan tetapi boleh berbeza-beza. Dekat sini kita boleh lihat microcycle yang mempunyai kolom kotak yang besar. Dekat sini kita boleh lihat microcycle merupakan satu latihan yang menggunakan aspek yang latihan yang agak keras ataupun latihan yang agak sukan yang kemungkinan yang berintensiti tinggi. Kita akan lihat kolom-kolomnya besar. So dekat sini kita lihat pada general profession dia ada 2. Tapi latihan ni biasanya dia akan panjang straight. So dekat sini kita boleh lihat microcycle ni, putaran microcycle ni kita boleh lihat untuk general profession kemungkinan dia ada 2 jenis, specific profession dia akan kemungkinan ada 3 jenis. Okey, pre-competitive kita akan letak 1 jenis dan kompetitif ni akan ada 3 kitaran, dan pada fasa transition ataupun fasa pemilihan kemungkinan ada 1 kitaran saja.
So menggunakan SAP pasal latihan ni, dia sangat membantu seseorang atlet itu, terutamanya atlet bola sepak, untuk meningkatkan kelajuan mereka. Biasanya kita pergi ke periodisasi program latihan kelajuan dalam bola sepak. Okey, untuk perang musim awal, penekanan utama adalah untuk membina asas pelaziman am dengan latihan kekuatan yang maksimum dan latihan ketahanan. Maksud dekat sini, pada awal-awal musim, untuk menghasilkan satu kelajuan yang terbaik bagi seseorang atlet tersebut, kita mestilah membina kekuatan dan kuasa kepada seorang atlet itu untuk mendapat satu teknik penciutan yang terbaik. Teknik penciutan boleh dimasukkan dalam pramusim awal untuk meningkatkan atau mengingatkan kembali teknik-teknik yang betul. Okey, seperti yang saya mentionkan tadi masa awal-awal, kenapa basic training, basic speed ni ataupun teknik penciutan ni dia mesti boleh dimasukkan dalam awal-awal musim adalah untuk mengingatkan kembali otak-otak kita ni kepada pergerakan-pergerakan yang betul dalam melakukan sesuatu larian tu dalam permainan bola sepak. Okey, kerana ia tidak memenatkan dan merupakan satu intensiti yang rendah dan tidak mengganggu bentuk latihan semasa fasa ini. Okey, teknik-teknik ini dia merupakan teknik yang berintensiti rendah. Apabila kita masukkan, dia merupakan intensiti tahap pelakuan ni adalah intensiti yang rendah dan dia tidak mengganggukan bentuk-bentuk latihan lain. Dia just untuk membantu otak-otak kita ni mengingat kembali kepada pergerakan-pergerakan yang dilakukan. Okey, seterusnya pramusim lewat, iaitu di tengah-tengah musim. Okey, daripada awal musim kita akan masuk ke musim yang kedua. Okey, latihan kekuatan akan ditekankan kepada kawasan letupan dengan melakukan latihan pliometrik atau balistik sebagai contoh. Dekat sini kita boleh lihat teknik masa awal-awal tu kita akan masukkan teknik. Segala teknik tu akan dilakukan secara volume yang tertinggi. So dekat sini maksudnya musim yang kedua, iaitu dekat pada musim-musim pertandingan, tahap latihan itu akan ditingkatkan. Intensiti latihan tu akan ditingkatkan. Sebagai contoh, kita boleh letaklah latihan pliometrik, iaitu latihan yang meningkatkan kuasa kepada atlet untuk menghasilkan kelajuan dalam permainan bola sepak ni. Okey, seterusnya latihan kelajuan asas dan latihan ketakasan juga dimasukkan dalam keseluruhan program ni. Okey, seterusnya latihan kelajuan asas masuk ke basic speed of training dan agility training akan dimasukkan juga dalam pada musim lewat ni. Pada musim lewat ni. So dengan adanya latihan ni dapat membantu atlet untuk memberikan satu performa yang baik dalam menghasilkan satu kelajuan dalam menghasilkan satu kelajuan dalam permainan bola sepak. Okey, seterusnya pada dalam musim ni latihan kepatasan dan ketakasan akan dikekalkan. So dekat sini kita boleh lihat latihan kepatasan dan ketakasan tu dia akan dikekalkan, dia akan maintain. Okey. Bagi contohnya, segala jenis latihan yang meningkatkan kelajuan dan ketakasan ni dia akan dikekalkan, dia akan dijalankan kerana ini yang merupakan dalam musim, iaitu dalam musim pertandingan. Dah start dah pertandingan. So dekat sini atlet akan mengekalkan tahap kepatasan mereka berhasil daripada latihan-latihan yang dilakukan. Okay, yang kedua adalah ini boleh dicapai dalam 1 ataupun 2 sesi setiap minggu pada penggunaan sesi latihan yang lebih panjang dan mencampur. Untuk mencapai ni, latihan ni mesti dilakukan dalam 1 atau 2 sesi dalam satu minggu untuk mendapatkan satu hasil yang baik. Maka seterusnya kita pergi kepada peralihan ataupun fasa transition. Fasa ini digunakan untuk pemulihan aktif dan penjanaan semula. Maksudnya dekat sini, atlet ni dia rest lah. Bahasa mudahnya dia rest, dia rehat. So dekat sini mungkin dia akan melakukan satu latihan yang untuk membantu mereka menjana semula otak-otak mereka. Pada awal-awal training tersebut, otak-otak mereka sudah digunakan secara keras, digasak sehabis mungkin. So pada fasa ini, atlet dia akan rest, dia akan melakukan latihan-latihan yang boleh menjana semula bentuk-bentuk otak mereka. Okey, semua latihan kelajuan boleh dihentikan dan masalah keseimbangan otak dapat dikurangkan. So segala jenis latihan-latihan yang berkaitan dengan kelajuan boleh diberhentikan untuk kita mengelakkan risiko kecederaan tu berlaku. Sekiranya selepas pertandingan atlet masih lagi training, kemungkinan risiko kecederaan itu akan berlaku kepada seseorang atlet tersebut. Okey, ini merupakan contoh design program yang boleh dilakukan oleh jurulatih kepada atlet tersebut untuk meningkatkan kelajuan. Dekat sini kita boleh lihat strength training, iaitu functional strength training. Kita boleh lihat sebagai contoh, kita boleh lihat tengok di sini pada awal-awal season ataupun off season ni,
Dia akan pada awal ni bulan Februari, Mac ni dia akan ada functional strength training, dia akan ada hypertrophy training, dia ada maximum strength training, dia akan ada power training. Dekat situ awal-awal tu dia dimasukkan lah ke semua jenis-jenis latihan pada awal-awal season ni. Dekat sini speed agility training ni kemungkinan pada awal-awal season dia akan low. Maksud dia dekat situ speed latihan yang meningkatkan kelajuan ni dia akan dikurangkan sedikit lah. Dia akan memfokuskan kepada latihan-latihan yang menghasilkan kekuatan dahulu. Seterusnya pergi kepada pertengahan pula dia akan naik kepada medium. Seterusnya dia akan naik kepada high. Kita boleh lihat kepada dia masuk bulan 5, bulan 6, bulan 7 gitu dia akan high. So pada seterusnya masuknya pada masa pertandingan dia akan berada pada pertengahan iaitu medium. So kita ini kemungkinan kita akan guna sama ada kita akan guna secara maksimum atau kita guna secara low. So dia akan berada pada medium lah. So, atlet akan mengekalkan tahap kelajuan mereka pada kedudukan medium. Pada fasa transition ni rest lah seperti saya katakan, atlet akan rest dahulu. Ini merupakan jenis-jenis intensity, ada yang tinggi, ada yang rendah. Sini adalah merupakan jenis-jenis latihan. Kemungkinan ada latihan yang berintensiti tinggi dan ada kemungkinan latihan yang berintensiti rendah. Kita boleh lihat pada masuknya pada fasa transition ni semua akan sama. So maksud dia dekat situ dia menggunakan intensity yang ketara sahaja. Seterusnya kita masuk ke bahagian penutup. Latihan dalam meningkatkan kelajuan sememangnya merupakan satu aspek yang sangat penting dalam permainan bola sepak. Sekiranya kita tidak ada aspek kelajuan, maka permainan bola sepak ni dia akan jadi corak permainannya akan menjadi lambat. So aspek kelajuan ni merupakan satu sangat yang penting lah. Mesti dilakukan latihan setiap hari bagi player-player di luar sana untuk meningkatkan satu kelajuan yang terbaik. Sistem latihan yang betul dapat membentuk prestasi atlet yang terbaik dalam permainan. Dekat sini segala strategi ataupun sistem latihan yang betul dapat membantu atlet untuk menghasilkan prestasi yang terbaik. Walau bagaimanapun sekiranya berlaku kesalahan tentang latihan kelajuan yang boleh membawa kepada amalan dan kecederaan yang tidak cekap. Sekiranya jurulatih itu mengamalkan satu sistem latihan yang tidak betul akan mengundang kecederaan kepada atlet-atlet tersebut. Oleh hal yang demikian, bagi memantapkan latihan seseorang jurulatih itu perlulah mencari nasihat ataupun arahan yang betul daripada seorang jurulatih yang profesional dalam latihan kelajuan. So nasihat-nasihat daripada pro coach adalah merupakan satu aspek yang penting untuk menghasilkan suatu prestasi yang terbaik, terutamanya prestasi dalam meningkatkan kelajuan dalam permainan bola sepak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.